dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia ini. Bila mati saja anak Adam, masuk saja dalam kubur, kebanyakan mulut-mulut masing-masing akan menyebut kepada malaikat, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalau aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Lalu malaikat menjawab padanya, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh. Sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis, pengarah dan pegawai, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Saya terus kepada tajuk yang diminta untuk saya berbicara pada pagi yang baik ini, iaitu mengenai peribadi yang kita bentuk dalam hidup kita sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Kerana kita tahu bahawa perjalanan hidup kita ini, kita diajar dan disusun bahawa kita bukan berakhir dengan dunia. Tetapi perjalanan kita ini, di depan kita ni ada lagi 3 alam yang kita kena lalui perjalanan kita ini sendiri. 3 alam ini dipanggil alam barzakh. Alam yang ke depan, kejap lagi kita akan sampai, dipanggil alam barzakh. Cara Allah nak suruh kita faham adanya alam barzakh ini, Allah jadikan kita tidur. Tiap-tiap malam kita tidur. Bila kita tidur, kita melalui satu suasana yang disebut dengan roh kita keluar daripada jasad kita. Kemudian kita belajar untuk pagi keesokan hari kita bangun balik. Maknanya kita disedarkan kembali. Ini dipanggil cara Allah nak ajar dan didik di kita supaya kamu kena yakini bahawa lepas pada kamu hidup di dunia, kamu akan mati. Lepas pada kamu mati, kamu akan hidup balik. Dipanggil alam barzakh. Kemudian lepas pada itu, kita akan hidup hari yang ketiga, alam yang keempat perjalanan hidup kita ini, yang disebut dengan alam mahsyar. Alam mahsyar yang kita semua akan bangun balik. Cara Allah nak jadikan, nak ajar pada kita bangkit balik, kita boleh tengok bagaimana pokok-pokok yang diracun ataupun tanaman-tanaman yang mati, kemudian lepas pada itu hidup kembali. Ini cara Allah nak didik diri kita supaya kita belajar adanya hari mahsyar, hari yang dibangkitkan balik, hari pengadilan Allah. Kemudian lepas pada itu Allah jadikan alam yang akhir sekali, alam yang kita kena sampai, dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Dan alam ini alam yang terakhir, tak ada lagi alam lepas pada tersebut. Tidak ada lagi perjalanan yang kita nak sebut, ialah perjalanan yang kita akan sampai ke muncak ialah syurga ataupun neraka. Tetapi sepanjang kita hidup di atas dunia ini, alam yang kedua ini, kita diajar supaya jaga tubuh badan kita, jaga keluarga kita daripada melakukan satu perkara yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya tidak dikendaki oleh manusia yang lain,
ataupun makhluk-makhluk yang lain, tapi yang paling besar Allah. Jangan kamu langgar perintah Allah. Dalam konsep ini, agama dia mengajar bahawa kita mesti ada 3 perkara untuk nak kuatkan diri kita ini sendiri. Untuk kepahaman mudah saja, saya sebut pada parahan sekian. Yang pertama dia panggil keimanan. Keimanan dalam jiwa kita ini mesti sentiasa diperteguhkan. Keyakinan. Keyakinan ini mesti kita jangan berbolak-balik dalam kehidupan kita. Hanya yakin dalam hidup kita ni, yakin hanya kepada Allah. Ini dipanggil keimanan. Keimanan ini mesti ditetapkan. Dan jangan berbolak-balik dalam keimanan kita. Yang disebut dengan dalam bahasa yang mudahnya, pada diri kita ni yang kita sentiasa doa. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika. Doa kita, tolong tetapkan hati saya di atas agama kamu. Wa ala ta'atika, supaya saya sentiasa taat pada perintah kamu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri. Iman ini mesti mantap dengan hidup kita ni, dengan agama yang disebut dengan Islam. Tak boleh kita berbolak-balik, tak boleh. Jangan kita berbolak-balik dalam hidup kita. Sekejap kita yakin dengan Islam, sekejap kita tak yakin dengan Islam. Sekejap kita yakin ada Allah, sekejap kita tak yakin adanya Allah. Tak boleh dalam hidup kita demikian. Hidup ini mesti sentiasa kuat dengan keimanan pada Allah. Itu yang pertama. Bila kita ada keimanan ini, akan lahir perkara yang kedua. Yang kedua yang akan lahir dalam jiwa seorang yang disebut dengan ibadah kepada Allah. Barulah lahir yang disebut dengan tutup aurat. Akan lahir yang disebut dengan bangunnya solat. Akan lahir dalam diri kita untuk keluarkan zakat. Akan lahir dalam jiwa kita ini perasaan nak bangun tahajud malam. Kita akan ada pada diri kita ni peribadi-peribadi yang membentuk diri kita ni hamba kepada Allah. Dia akan jadi demikian pada diri kita. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada keyakinan tadi. Kalau kita tak yakin, kita tak yakin pada Allah, tak yakin dengan hari kiamat, tak yakin dengan padang mahsyar, tak yakin ada syurga neraka, boleh jadi kita tak akan jaga perintah Allah. Kita tak akan solat. Kita akan lawan syariat. Kita akan buat benda yang dilarang oleh Allah. Kerana kita tak yakin. Tak yakin, kita tak akan buat yang disebut dengan, yang namakan dengan ibadah dalam kehidupan kita. Ibadah ini lahir daripada keyakinan. Tuan-tuan tahu kan, dengan tuan-tuan datang ke sini, kenapa datang ke sini? Kerana tuan-tuan yakin ada kelebihan datang ke sini. Kalau tuan-tuan tak yakin datang ke sini ada kelebihan, tuan-tuan tak akan datang. Tuan-tuan tak akan datang. Kenapa? Kerana tidak ada keyakinan. Agama diajar dalam hidup kita, asal daripada keyakinan, lahir yang kedua, yang disebut dengan ibadah. Ibadah, dengan ibadah ini akan lahir perkara yang ketiga. Akan datang natijah yang ketiga, yang disebut dengan istilah terbaru kita ni, integriti, dipanggil demikian. Integriti ini lahir daripada ibadah. Ibadah dalam hidup kita ini sendiri. Bila kita adanya yang disebut dengan ibadah, akan lahir yang disebut dengan integriti yang hebat dalam jiwa seseorang. Yang disebut dalam istilah agama dipanggil akhlak ataupun moral dalam istilah biasa kita, ataupun dalam istilah terbaru kita namakan dengan integriti di kalangan kita. Integriti ini bukan terlibat dengan rasuah saja, tidak. Integriti ini dalam kesan daripada pembentukan pribadi seseorang. Pribadi yang kita bentuk tadi, yang kita bina tadi, yang menyebabkan timbul yang disebut dengan pribadi yang unggul dalam kehidupan seorang. Bila seorang tersebut dah ada pada diri dia keimanan, seorang tersebut dah ada pada diri dia yang disebut dengan ibadah, integriti ini akan datang pada diri dia. Dia tahu bahawa bila dia buat satu perkara ini, kesan dia bukan sekarang. Kesan dia akan datang nanti. Kesan yang akan datang nanti. Bila akan datang? Yang ni yang disebut dengan iman tadi. Adanya azab kubur. Adanya yang disebut dengan padang mahsyar. Adanya yang disebut dengan neraka. Ataupun ganjaran syurga.
Kerana bila kita yakin dalam hidup kita yang bahawa perjalanan hidup kita ini akan sampai ke sana nanti, maka kita akan jaga perjalanan hidup kita. Ketamakan kita jadi hilang terhadap dunia. Kita tak rasa tamak. Kenapa manusia ni jadi rosak dalam hidup dia? Salah satu ketamakan yang datang dalam hidup dia. Tamak terhadap dunia. Tuan-tuan tanya orang yang makan rasuah. Kenapa mereka ambil rasuah? Kerana mereka tamak. Tak cukup lagikah rezeki yang Allah telah kurniakan dalam hidup mereka tersebut? Bagi mereka tak cukup. Kerana mereka hilang keimanan pada Allah. Bila mereka hilang keimanan pada Allah, mereka akan mula menjadi tamak dalam hidup. Ketamakan ini menjadi bahaya dalam kehidupan seseorang itu sendiri. Bila manusia mula jadi tamak, dia mula lupa daratan dalam hidup dia. Dia tak akan fikir lagi tentang bahaya yang akan datang, yang dia akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Manusia mula jadi tamak dalam hidup mereka. Kalau kita tanya, kita nak makan apa lagi dalam hidup atas dunia ni? Kita nak pakai pakaian yang bagaimana lagi yang kita nak pakai? Kita nak rumah seluas mana lagi yang kita nak luas? Kita nak kenderaan semewah mana lagi dalam hidup kita? Kalau kita banyak tanya soalan ini, nak makan apa lagi dalam hidup kita? Tuan-tuan nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada dah. Tuan-tuan nak makan manis-manis, dah ada kencing manis kan? Kita nak makan shell out, kita dah ada go out kan? Dalam hidup kita. Kita nak apa lagi dalam hidup ini? Kenapa kita perlu banyak dalam hidup? Banyak tu daripada mana yang kita nak? Ketamakan yang datang setelah mana kita tidak ada keimanan pada Allah. Bila kita ada keimanan pada Allah dalam kehidupan kita, yakin sungguh, aku bukan nak hidup di dunia, tetapi aku nak hidup di akhirat. Sebagaimana doa yang kita sentiasa baca kan, Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, saya bukan nak hidup di dunia, yang saya nak hidup di akhirat nanti. Pernah tak para hadirin sekalian terbayang suasana ini? Suasana malam pertama kalian berada dalam kubur. Pernah tak dalam hidup kita ni membayangkan dah 3 hari dah dalam kubur, sesi soal jawab tak selesai lagi dengan malaikat munkar dan nakir. Macam mana kita nak jawab saat mana keluar ular di hujung kaki kita? Ular sebesar tengkuk unta, warna hitam. Rasulullah cerita demikian. Keluar api pula daripada muka dia, mula membelit jasad jenazah kita, tubuh badan kita ini sendiri. Bunyi patah tulang-tulang. Tulang-tulang tu patah. Kak. Kemudian bunyi ulat-ulat sebesar penumbuk tangan ini, Rasulullah sebut, sedang memamah daging-daging kita. Saat tersebut, kita pernah bayang tak di dunia ini, macam mana kita nak buat agar ular ini tiada? Dan bagaimana kita nak selamat waktu mana kita kena himpitan kubur yang begitu dahsyat dalam hidup kita? Pernah terbayang tak dalam hidup kita? Macam mana kita nak jawab? Macam mana saat mana Allah mula tutup mulut kita? Allah tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni mula bercakap. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Semua mata memandang kita di pada mahsyar Allah. Pernah terbayang tak macam mana kita nak melalui titian sirat? Lalu seorang-seorang di atas titian sirat, yang bawah tu ngauman api neraka Allah. Yang titian sirat tu senipis, Rasulullah kata selai rambut dibelah 7. Selai rambut dibelah 7. Kemudian bunyi api neraka sedang mengaum kat bawah. Kemudian kita berjaya melintas titian sirat. Macam mana kita nak boleh sampai ke dalam syurga Allah? Kemudian kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam hidup kita tak pernah membayangkan suasana ini? Ke kita bayang apa dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, kita bangun celik mata saja, celik je mata, kita bayang nak makan apa pagi ni. Kita celik je mata, kita tanya
nak berjalan di mana hari ni? Celik je mata kita. Yang dahsyat lagi, nak makan siapa hari ni? Yang dalam hidup kita. Tanda apa? Tanda apa yang sedang berlaku? Tanda ketamakan kan? Tamaknya terhadap dunia. Bila tamaknya terhadap dunia, kita lupa terhadap pembalasan yang besar di akhirat nanti. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup seorang. Siapa-siapa yang hidup dalam suasana yang sekejam ini, yang seganas ini, kalian tak akan berjumpa dosa pahala. Kalian tak akan berjumpa yang disebut dengan dahsyatnya azab kubur. Kalian tak akan berjumpa yang disebut dengan bagaimana nak melalui titian sirat nanti. Kenapa dia? Kerana hidup dihiburkan dan diseronokkan dengan dunia. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, Rasulullah mula mendidik manusia supaya keluar daripada suasana gelap ini. Jangan hidup dengan suasana ini. Kalian hidup dalam suasana ini, kalian akan terjerumus dan kalian akan sengsara akan datang nanti. Rasulullah mula mengajar sinar bahagia di akhirat nanti. Walaupun kita penat di dunia, tetapi kita akan bahagia seketika nanti. Yang ni diajar keimanan dalam hidup. Dan begitulah agama mengajar diri kita. Penat sekejap di dunia. Apa yang tak penat? Tak ada yang tak penat. Sembahyang penat. Puasa penat. Zakat penat. Haji penat. Ni dengar ceramah ni pun penat ni. Pukul berapalah ustaz ni nak berhenti? Penat kita. Nak sebutnya. Bangun tahajud malam penat. Penat. Cuba tanya orang bangun tahajud malam. Penat kan? Bangun kita tu. Nak cari bilik air. Langgar tiang-tiang. Langgar dinding-dinding. Berjumpa bilik air. Bersila pula dalam bilik air. Nak sebutnya susahnya nak solat bangun tahajud. Bangun-bangun keluar-keluar ambil sejadah. Hampah sejadah. Tengah betulkan sejadah tu meniara pula atas sejadah. Nak sebutnya penatnya kita. Kenapa penat? Dunia kan? Dunia ni memang penat. Tetapi percayalah orang yang penat di dunia menahan diri dengan keimanan pada Allah, dia akan rehat sebentar lagi. Buat maksiat mana penat? Orang makan rasuah mana penat? Orang yang buat klaim palsu mana penat? Orang yang buat markup harga mana penat? Tak ada penatnya. Orang yang mengumpat, mana ada orang penat mengumpat? Tak ada pun orang tengah-tengah mengumpat terhangguk-hangguk dia. Mana ada orang tengah mengumpat terhangguk-hangguk? Cuba kita pergi mengumpat sebelah orang tidur. Bangun orang tidur tu, dia tanya, siapa? Dia tanya. Segar balik dia. Semua dunia ni kan nampak kamu rehat kan? Tapi kamu tunggu kejap lagi masuk dalam kubur. Kamu masuk saja dalam kubur, kamu akan mula penat. Penat melalui saat kamu nak menjawab untuk pertanyaan yang dahsyat ini. Kalau ditanya oleh audit pun penat dah. Tuan-tuan pergi tanya sikit kan. Tanya orang-orang tertentu. Mereka nampak pucat je muka. Kalau bahagian audit tanya pun. Kalian mewakili malaikat raqib dan atid. Nak sebutnya di dunia. Di dunia ni. Nama audit kan. Nama audit. Tapi dalam kubur nanti kalian akan diaudit. Kalian akan ditanya satu persatu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua di kalangan kita ni akan dipertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan di atas dunia. Maksudnya apa dia? Supaya kita nak selamat dalam hidup kita, takkan keyakinan dalam hidup. Keimanan kita ini. Yakin sungguh. Aku ni, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat walaupun sekecil mana pun benda yang baik akan dipertonton di hadapan Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ni kena sentiasa letak dalam jiwa kita. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun, walaupun dalam handphone dia ada password sekalipun, walaupun dalam hidup dia macam mana sekalipun, dia buat dalam gelap sekalipun, dia akan dipertonton di hadapan Allah. Akan ditunjukkan balik. Bila ditunjukkan balik dalam hidup dia, dia kena jawab satu-satu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sebut, la tazalu qadamu abdin hatta yus'alu an arba'. Di padang mahsyar nanti tak akan bergerak telapak kaki kamu sehingga ditanya tentang 4 perkara. Baru boleh bergerak telapak kaki kamu. Ni nak sebutnya bagaimana bahayanya dalam hidup ini. Kalau kita tak jaga keimanan pada Allah. Di akhirat nanti akan ditanya tentang 4 perkara ni. An umrihi fima afnah. Umur kamu habiskan kat mana? Sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Masa kamu dalam hidup kamu. Umur kamu kat mana kamu gunakan dalam hidup kamu? Ingat ke Allah bagi umur ni sia-sia ke? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kamu ingat ke Allah buat kamu ni tak ada kerja ke? Allah buat pada manusia ni sendiri. Dan kamu ingat wa annakum ilaina la turja'un. Kamu ingat kamu tak akan kembali pada aku ke? Katanya Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah sebut, Allah mempunyai kekuatan yang tersendiri. Allah gambarkan demikian. Yang kedua, akan ditanya an syababihi fima ablah. Masa muda kamu, ke mana kamu habiskan masa kamu? Di akhirat nanti akan ditanya tak bergerak telapak kaki di padang mahsyar. Yang ketiga ditanya apa dia? An ilmi, ilmu yang kamu dapat. Kamu beramal kat mana ilmu yang kamu dapat? Kamu belajar apa dia di atas dunia dahulu? Sepanjang kita hidup di atas dunia. Dan yang keempat akan ditanya pada diri kita apa dia? An mali, harta benda kamu yang kamu dapat. An mali, harta benda kamu. Tentang harta benda kamu dapat min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Allah tanya dua terhadap harta benda. Dari mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan harta benda kamu. Saya nak balik semula pada tajuk asal perbincangan kita pada tengah hari ini. Saya nak sebut, dalam hidup kita ni, kita diajar supaya kukuhkan keimanan pada Allah. Supaya dengan kita kukuhkan keimanan kita pada Allah ini, menyebabkan integriti kita ini menjadi semakin kuat. Semakin kita tak yakin dengan Allah, semakin hilang integriti. Semakin lumpuhnya kekuatan keyakinan hidup, semakin kita tidak ada lagi kekuatan integriti. Integriti ini datang daripada mana? Daripada sumber yang asal, iaitu keimanan pada Allah. Yakin sungguh dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan jadi macam yang sedang berlaku sekarang ini. Kita akan sedang hadapi sekarang ni ketamakan manusia yang kalau kita tanya orang-orang kaya tersebut kan, kamu duit-duit kamu banyak-banyak ni kamu nak buat apa? Kamu nak apa lagi? Tamaknya kamu dalam hidup ini. Kalau kita tak jaga keimanan ini, ketamakan itu berpanjangan dalam hidup. Kita akan berterusan jadi nak tak berhenti. Ada dah satu handbag, nak dua lagi handbag. Dah jenama, satu jenama, LV dah dia. Walaupun beli kat rantau panjang dia panggil. Nak sebutnya, tapi dia nak lagi yang lain. Ketamakan itu akan berpanjangan dalam hidup. Tapi dalam hidup kita ni, ini nak sebut ketamakan akan berterusan. Kegilaan terhadap dunia ini berpanjangan. Dahlah kita ni tamak. Dalam usia kita yang tak sekuat mana pun, lagi kita nak menyayangi terhadap dunia. Bahaya sangat dalam hidup. Bila kita mencintai dunia berterusan, sayang, tak fikir terhadap kematian. Tak fikir terhadap bagaimana kehidupan kita nanti, kesan kita dalam kubur nanti. Kita akan jadi rosak dalam hidup. Kita akan jadi bahaya dalam hidup kita. Saya dah sebut dah, lagi kaya kita, lagi penat kita di padang mahsyar. Lagi banyak harta benda kita, lagi banyak tanggungjawab kita, lagi penat kita di akhirat. Tuan-tuan pernah tanya tak? Tuan-tuan turun pagi balik gelap, tuan-tuan kerja apa dalam hidup? Pernah tanya tak dalam hidup kita? Kita nak apa sebenarnya dalam hidup kita? Turun pagi balik gelap. Kita nak apa dalam hidup? Kadang-kadang ada di kalangan kita kan, turun hari ni, bulan depan baru berjumpa isteri. Kadang-kadang berbulan-bulan tak jumpa dengan anak.
Anak-anak sampai tak boleh bercakap Malaysia. Enggak mau, Bu. Anak-anak kita ni kadang-kadang sibuknya dalam hidup. Kita kejar apa dalam hidup kita? Kita nak apa dalam hidup sebenarnya? Kita nak apa sebenarnya dalam hidup ini? Kita nak rumah besar. Sebesar mana lagi rumah kita nak? Kita nak semewah mana lagi yang kita nak? Yang Allah bagi pada diri kita. Kita nak apa dalam hidup? Biarlah saya tolong jawab. Saya tanya, saya jawab. Kita nak harta kan? Banyakkan kita akan jawab, saya kejar harta, Ustaz. Tanya balik. Allah jadikan kita ni untuk menjadi pengejar-pengejar harta kan? Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita diciptakan oleh Allah ni untuk dapatkan harta biar banyak. Dan kita jadi mulia bila kita menghadap depan Allah nanti, bila harta kita banyak. Tak. Allah tak pernah muliakan kita dengan harta. Kalau harta itu menjadi kemuliaan hidup, mana kaya kita dengan kayanya Qarun sebelum daripada ini. Qarun tu kan jauh lebih kaya daripada kita kan. Satu-satu makhluk yang boleh buat emas atas dunia ni, Qarun. Qarun boleh buat emas. Kita boleh buat face mask. Mana boleh buat emas dalam hidup kita? Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Qarun satu-satu makhluk yang Allah jadikan dia kaya tak kaya, yang bawa anak kunci gedung kekayaan dia 400 ekor unta yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang kita sibuk buat program mencari harta Qarun dia panggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Habis tu kita kejar apa? Kalau kita tak kejar harta. Ada yang jawab, saya tak kejar harta, Ustaz. Habis kamu kejar apa dalam hidup kamu? Saya mengejar tahta, Ustaz. Saya nak tahta saya biar besar dalam hidup saya. Berebut nak pegang jawatan. Kan orang kita kan nak jawatan kan? Sanggup baling kerusi. Nak jawatan kan? Sanggup di kalangan kita sihir menyihir di kalangan kita. Nak jawatan kan? Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. JKKKKK. Jawatan paling halus dalam hidup, berebut. Tapi nak rasa bangganya dalam hidup dia. Naknya jawatan tadi. Lalu Allah tunjukkan. Ada satu makhluk yang besar jawatan. Tapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun besar jawatan dia. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat dia mengaku dia Tuhan. Dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Tapi waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan kan? Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah merasakan sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun kuarantin pun tak pernah buat. Fir'aun gaut tak ada gaut-gaut. Disebut dalam kitab Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah dalam hidup ni. Dalam satu kitab sebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Lawan Fir'aun dia ni. Nak sebutnya gambaran demikian. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Allah tenggelamkan Fir'aun dan disimbolkan manusia paling kejam di atas dunia ini. Ni Fir'aun. Kejam, cekik darah orang. Dia hidup pun cekik darah orang, dia mampus pun dicekik lagi darah kita. Sampai hari ni kan, kalau kita nak tengok mumian Fir'aun kena bayar 70 pound seorang. Cekik lagi darah kita. Padahal dia dah terbaring dah, tak boleh nak bangun dah, nak sebut kejamnya Fir'aun. Habis kita kejar apa dalam hidup? Ada orang yang jawab, saya kejar rupa Ustaz, rupa. Harta saya tak kejar, tahta tak kejar, rupa. Rupa ni kan ramai orang kita terpedayakan dengan rupa. Terlampau obses dengan kecantikan. Tengok tokek-tokek kosmetik, semua kaya-kaya. Dia sibuk bagi tahu pada orang, selahkan kecantikan anda, selahkan kecantikan anda.
Yang dia tu tak cantik-cantik langsung. Dia nak suruh orang je salah. Minta maaf nak sebut. Gambaran bagaimana kita pun jadi terpedaya beli alat-alat kosmetik. Padahal kita dah cantik dah. Allah dah jadikan kita ni cantik kan? Dalam Al-Quran Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah ciptakan kamu secantik-cantik kejadian. Dah cantik dah dalam hidup. Pensyarah saya waktu mana belajar ke Al-Azhar dahulu, dia kata, kalau kamu tak rasa cantik, kerap-keraplah kamu pergi ke zoo negara. Kalau kamu rasa demikian, kamu pergi ke zoo, kamu boleh banding diri kamu dengan makhluk dalam zoo tersebut. Nak sebutnya cantiknya kamu. Allah dah jadi cantik. Kalau cantik itu menjadi nilai ukur dalam hidup, niscaya hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kan hitam kulitnya, kerinting rambutnya, kemudian tebal bibirnya, separau suaranya, Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah dalam Isra' Mi'raj Rasulullah, kedengaran telapak kaki yang berjalan di belakang Rasulullah. Ditanya siapa? Bilal bin Rabah. Disebut demikian. Bilal bin Rabah tu terukkan wajah. Ada lagi yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az, hitam kulit dia, jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, katanya para alim ulama, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguh, dan bukan hitam biasa, hitam metalik dia panggil. Senang ceritanya, hitam sungguh-sungguh. Tapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Ada lagi yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Dari kalangan sahabat-sahabat yang lebih teruk wajahnya daripada Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu, wajah dia menakutkan. Orang pandang wajah dia pun takut. Setiap kali mana dia nak minum, hanya telapak tangan menjadi bekas tangan. Menjadi bekas air untuknya. Tidur beralaskan lengan. Julaibib radhiyallahu anhu. Tapi waktu mana dia gugur syahid di perang Uhud, Rasulullah pergi cium dahi Julaibib. Rasulullah sebut, anta minni wa ana mink. Saya sebahagian kamu, kamu sebahagian saya, wahai Julaibib. Nak sebutnya menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hidup ni kita kejar apa? Dalam hidup kita. Yang ni saya nak masukkan pada tengah hari ni. Kejarlah yang disebut, jangan kejar harta. Jangan kejar tahta. Jangan kejar rupa. Tetapi sebaliknya kejarlah syurga. Dalam hidup ni mesti letakkan yang ni. Kalian nak jaga integriti kalian, kalian mesti jaga kejar syurga. Kalau satu perkara yang kita buat tak dapat masuk kita ke syurga, berhentilah. Itu hilang yang disebut dengan integriti yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita terhalang untuk masuk dalam syurga. Bila kita nampak syurga, kejap je lagi, kejap je lagi. Sabar je dalam hidup. Bila hijab mata kita terbuka, bila hijab mata kita diselak saja, kita nampak terus tempat kita dalam syurga ataupun neraka. Saat bila? Saat kematian tiba. Masa kita sampai, kita mati je, kita tahu terus syurga ke neraka pada diri kita. Di waktu itu, wajib di kalangan kita, biar mulut kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, senyum je terus. Di saat tersebut berpeluh di atas dahi ni. Dahi kita ni peluh, kembang kempis hidung, menunjukkan kita diberi peluang oleh Allah untuk menuju ke syurga Allah. Manfaat apa hidup kita ni? Rumah besar, kereta mewah, duit banyak, harta benda ada, segala apa ada, mati je masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaatnya hidup. Hebat kita ni atas dunia ni, semua orang puji kita, follower kita pun ramai, segala benda yang ada. Tapi bila masuk dalam kubur, tiba-tiba masuk neraka terus. Manfaat apa kita hidup demikian dalam hidup kita? Hidup ni biar nampak jelas ke akhirat Allah. Bila kita nampak jelas perjalanan kita ke akhirat Allah, yang menyebabkan di waktu ini kita terus istiqamah dengan keimanan kepada Allah. Yakin terus dalam hidup kita. Jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Bila kita buat benda yang dilarang oleh Allah, habis peluang kita untuk ke syurga. Tak ada peluang kita ke syurga.
Walaupun kita hebat macam mana pun di dunia, jawapan dia di sana, bukan jawapan dia di sini. Jawapan di sana tu mesti sentiasa dikekalkan dalam jiwa kita. Bila kita kekalkan jawapan kita di sana, kita akan jadikan diri kita sesoleh-soleh manusia, sebaik-baik manusia. Kerana kita mewakili yang disebut dengan hamba-hamba Allah yang saleh ini, menyebabkan kita layak untuk ke syurga Allah. Saya sekadar ini sajalah untuk dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah masukkan semua kita di kalangan yang hadir ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan ini. Terima kasih di atas jemputan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.